Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وما توفيقي وما توكلي إلا على الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Ubaidillah, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ajatan kuasa masjid yang ada, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini di dalam bulan yang Allah taala muliakan pada malam ini dan berada pada malam yang ke-24 Rajab. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala peluang demi peluang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua dalam keadaan sihat wal afiat, dan seterusnya yang paling besarnya kita masih lagi dianugerahkan oleh Allah taala dengan hidayah taufiknya hingga kita terus tergolong daripada golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sebentar tadi dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya Allah taala bagi peluang kepada kita sekali lagi untuk sama-sama berada di taman syurga Allah, di majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bersama-sama bertadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang sememangnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panduan dan pedoman dalam penghidupan kita, supaya penghidupan kita senantiasa berada di atas siratan mustaqim insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian tentang surah Al-Hasyr. Masih lagi pada malam ini kita masih lagi berada, kita sudah membicarakan pada pengajian yang lepas pada ayat yang ke-9 insya-Allah. Pada malam ini kita sambung ayat yang ke-10 dan seterusnya insya-Allah. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu sebagai tanda cinta dan sayangnya kita kepada baginda sallallahu dan sebagai tanda syukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita berselawat ke atas baginda sebanyak 10 kali, dan seterusnya kita sama-sama baca Ummul Kitab. Moga-moga dipermudahkan pengajian kita, dan seterusnya kita akan sama-sama baca ayat yang ke-10 pada malam ini hinggalah ayat yang ke-14 insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi penegasan bahawa harta-harta fai, harta rampasan perang hasil daripada mana-mana peperangan yang diperolehi tanpa ada apa-apa pertempuran, maka harta itu yang pertamanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian
Allah Ta'ala peruntukkan juga harta itu kepada orang-orang muhajirin yang fakir miskin, yang telah dikeluarkan, diusir daripada negara mereka iaitu Mekah, yang meninggalkan kampung halaman dengan harta-harta mereka semata-mata nak mencari keredaan Allah, semata-mata nak mencari kelebihan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata untuk menolong akan Allah, iaitu agama Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan betapa hebatnya golongan Ansar yang telah mendapat pendidikan secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sanggup menerima sahaja apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka tidak mendapat harta al-fai ini, semata-mata mereka ingin sahabat-sahabat mereka daripada golongan muhajirin berada dalam keadaan yang senang. Biarlah mereka berada dalam keadaan susah, mereka sanggup berada dalam keadaan susah di dalam kesenangan saudara-saudara mereka yang lain. Itu adalah merupakan perangai generasi awal di kalangan para sahabat, iaitu golongan-golongan Ansar yang telah mendapat tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat yang ke-9 telah menegaskan bahawa orang-orang yang boleh menjaga dirinya daripada sifat kikir, maka inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita telah pelajari pada pengajian yang lalu. Pada malam ni kita nak sambung pada ayat yang ke-10, yang mana pada ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Pada ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menegaskan, nak menyatakan, dan orang-orang yang datang sesudah daripada mereka, iaitu selepas daripada golongan muhajirin dan ansar, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, wahai Tuhan kami, berilah ampun kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian di dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi mereka ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang datang selepas daripada mereka, iaitu selepas daripada golongan muhajirin dan ansar. Mereka adalah golongan ketiga daripada orang fakir miskin yang berhak menerima harta rampasan al-fai. Setelah kaum muhajirin dan ansar, mereka kemudian disusuli oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah sebut dalam surah At-Taubah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam di antara golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam kitab tafsir At-Tabari dan dalam tafsir Al-Qurtubi telah menyebut, yang dimaksudkan, yang pertama yang dimaksudkan dengan walladzina ja'u min ba'dihim,
orang-orang yang datang selepas daripada mereka, golongan muhajirin dan ansar, iaitu para sahabat, iaitu golongan tabi'in. Golongan tabi'in yang hidup tidak bersama dengan Nabi SAW, yang tak sempat bersama ataupun tidak sezaman dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka sempat bersama-sama dengan para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua yang dimaksudkan dengan walladzina ja'u min ba'dihim, iaitu orang-orang Islam yang beriman di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir zaman. Itu yang dimaksudkan. Golongan umat Islam selepas daripada zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in sampai ke akhir zaman, sampai hari kiamat. Itu yang dimaksudkan. Yang mana orang-orang ini mempunyai keimanan yang tinggi, sama seperti sahabat-sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Mereka saja bukan berdoa memohon keampunan terhadap diri-diri mereka, bahkan mereka juga tidak melupakan akan saudara-saudara mereka di kalangan sahabat-sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas daripada Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'in, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Mereka mendoakan juga terhadap saudara-saudara yang lain di kalangan sahabat-sahabat yang terdahulu. Ini di antara pengajarannya. Allah Ta'ala nak mengajar kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya kita kalau berdoa memohon keampunan, bukan saja kita memohon keampunan untuk diri kita sendiri, bahkan kita berdoa juga untuk orang Islam yang lain, yang terdahulu daripada kita dan yang hidup sezaman dengan kita. Ini di antara anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita doakan kepada orang-orang yang terdahulu, yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selepas daripada Nabi, yang bersungguh-sungguh memperjuangkan Islam. Dek kerana mereka lah kita boleh terima Islam sekarang. Kalau tidak kerana mereka bersungguh-sungguh berjuang bermati-matian, jangan harap Islam itu sampai kepada kita sekarang. Kita mungkin berada di kuil, kita mungkin berada di gereja, tapi dek kerana ada orang-orang yang selepas daripada zaman Nabi, yang bersungguh-sungguh berjuang mempertahankan Islam di setiap zaman, maka alhamdulillah Islam sampai kepada kita sekarang. Jadi ini yang nak diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendoakan mereka. Memang Allah Ta'ala menganjurkan kita, Nabi pun menganjurkan kita supaya kita kena mendoakan juga orang-orang yang terdahulu, orang-orang Islam yang lain. Yang ini nak diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam kitab kita ini, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah orang-orang yang mengikuti sifat-sifat baik mereka dan senantiasa mendoakan mereka, baik dikala sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini, ayat yang ke-10 ini. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-10 ini. Betapa bagusnya kesimpulan yang dilakukan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ketika mengatakan bahawa Ar-Rafidhi, penganut aliran Syiah yang telah mencaci dan menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berhak pun mendapat bahagian daripada harta rampasan al-faid tersebut, kerana dia tidak memiliki sifat terpuji sebagaimana orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan Syiah ni tuan-tuan, kalau kita dengar je golongan Syiah ni tuan-tuan, daripada awal lagi kita sepatutnya dah boleh tolak dah. Kita tahu
Golongan Syiah ni di antara iktikad mereka, mereka telah mempercayai, telah mendakwa bahawa sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar ni, kibarus sahabah, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, semua ni berada dalam neraka, kata dia. Sampaikan ummahatul mukminin, semua isteri-isteri Nabi, mereka mendakwa bahawa mereka ini berada dalam neraka Allah. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut di dalam Al-Quran, para sahabat ni di antara orang-orang yang Allah Ta'ala redha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kalau ada orang yang mendakwa bahawa sahabat-sahabat Nabi ni dalam neraka, awal-awal lagi ajaran mereka ni kita boleh tolak. Tak payah duk kaji jauh-jauh sebenarnya. Bila dia cakap je Abu Bakar dalam neraka, habis. Abu Bakar ni orang yang pertama menganut Islam di kalangan orang veteran, orang tua, yang Allah Ta'ala bagi gelaran As-Siddiq. Tidak ada lagi seorang yang diberikan gelaran As-Siddiq melainkan Sayyidina Abu Bakar ni. Tiba-tiba orang Syiah boleh kata tempatnya di dalam neraka, termasuklah khalifah yang lain kecuali Sayyidina Ali je. Pasal Sayyidina Ali ni Ahlul Bait. Itu sahaja. Jadi sudah cukup dengan dakwaan mereka yang mengatakan bahawa sahabat-sahabat ni dalam neraka dan isteri-isteri Nabi pun dalam neraka. Sudah cukup hujah ini, kita boleh tolak. Yang mengatakan mereka ini memang sesat, memang dah kafir pun sebenarnya. Memang sudah kafir. Tapi Syiah ni ada 12 mazhab, ada macam-macam mazhab. Ada yang dekat dengan ahli sunni, ada yang memang sesat, yang jauh daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kena tengok. Cuma Syiah ni tuan-tuan, perangai dia apa? Perangai dia suka berpura-pura. Suka berpura-pura ni yang kita tak tahu. Dia kata dia tak, kata dia. Dia kata dia tidak kata Sayyidina Abu Bakar dalam neraka. Sebenarnya tidak, dalam hati tidak. Itu yang kita payah nak menghukum mereka. Jadi kalau kita tahu, kita dengar mereka bercakap macam tu, awal-awal lagi kita dah boleh tolak sebenarnya. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala memuji mereka yang telah berdoa, wahai Tuhan kami, berilah ampun kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau biarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ini satu lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kepada kita orang beriman ni, jangan ada sifat hasad dengki dalam hati kepada orang Islam yang lain. Perangai iriati dengki, pantang tengok orang lebih sikit pada kita. Padahal orang tu tak pernah buat jahat dengan kita pun, tak pernah mengata kita pun, tapi kita pantang tengok orang bahagia sikit. Suami isteri bahagia, keluarga bahagia. Tengok tiba-tiba je kita dengar cerita dah kering dah kena santau, dah kena sihir. Ni ada penyakit ni, ada gitu tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut di dalam ini, di dalam ayat Al-Quran ini, ayat yang ke-10 ini, supaya nak mengajar kita supaya kita jangan ada sifat dengki, iriati kepada sahabat-sahabat Islam kita yang lain. Sifat ni kena buang. Tak layak pun kita nak dengki, pasal segala kebahagiaan yang dikecapi oleh mereka itu adalah anugerah daripada Allah. Allah Ta'ala yang bagi mereka, bukan mereka yang cari sendiri. Allah Ta'ala yang bagi. Kalau tidak kerana anugerah daripada Allah, mereka takkan hidup bahagia pun. Kalau kita nakkan kebahagiaan juga macam mereka, kita kena dekatkan diri kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Nabi tak pernah tinggal doa yang kita biasa buat, doa penutup. Kalau imam baca panjang-panjang doa tuan-tuan, kan, kita punya tangan mula-mula atas, tiba-tiba dah atas peha je, kan. Tiba-tiba bila dengar je Rabbana Atina, baru semangat balik, angkat balik tangan. Tiba-tiba sambung lagi lepas Rabbana Atina.
Pasal doa Rabbana Atina ni sebenarnya Nabi tak ajar sebagai doa penutup pun. Tapi nak begitu ni di antara doa yang Nabi tak pernah tinggalkan dalam doa Nabi. Rabbana Atina fid dunya hasanah ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan yang akhir sekali, waqina azabannar, lepaskan kami, bebaskan daripada azab api neraka Allah. Doa pada Allah. Kebahagiaan tu Allah Ta'ala yang bagi. Jangan pula kita tengok orang bahagia kita nak dengki pula. Dalam Islam tuan-tuan, Nabi kata ada dua hasad dengki yang dibenarkan. La hasada illa fisnatain, kata Nabi. Tidak boleh berhasad dengki, boleh sebenarnya. Ada dua perkara je boleh. Apa dia? Yang pertama kita tengok rajulun atahu Allahu ilman. Kita tengok orang tu ada ilmu. Kita boleh dengki bila tengok orang tu ada ilmu. Dengki macam mana? Yang diajar oleh Nabi, dengki kita nak jadi macam dia. Tengok tok-tok guru, orang alim-alim, ulama-ulama yang hebat. Dia punya ceramah-ceramah dia boleh menusuk dekat hati kita. Kita pun rasa dia hebat dan kita nak jadi macam dia, belajar sungguh-sungguh ilmu agama ni untuk jadi macam dia. Tak dapat banyak sikit pun tak apa, alhamdulillah. Kan? Yang itu yang dibenarkan dengki. Ini tidak. Tengok tok-tok guru hebat-hebat berceramah, merata ceruk, dia dengki, dia santaukan tok guru ni dah tak boleh mengajar lagi. Dah tak boleh mengajar lagi. Dia report sana, dia report sini, akhirnya tok guru ni tidak dibenarkan berceramah lagi dekat tempat, dekat negeri itu. Itu pun masalah juga. Kan? Sepatutnya kita belajar dengan dia. Tuan-tuan, tanda ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, kata Nabi. Allah Taala tidak, sesungguhnya Allah Taala akan mengangkat ilmu tu daripada manusia. Dicabut ilmu tu daripada manusia dengan cara biqabdil ulama, dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat para ulama, dimatikan para ulama. Orang baik-baik ini pas seorang meninggal, pas seorang meninggal. Time dia ada, kita tak nak mengaji dengan dia. Akhirnya Allah Taala matikan ulama pasal ilmu ni ada di dada mereka. Kalau kita tak belajar dengan mereka, akhirnya ilmu ni akan pupus. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Jangan ada sifat dengki. Dengki untuk jadi macam orang tu tak apa. Satu lagi, orang yang diberikan warajulun atahu Allahu malan. Kita tengok orang tu ada harta yang banyak dan dia ni dermawan pula. Jadi kita nak jadi macam dia, orang kaya yang dermawan, yang suka menginfakkan, menyumbangkan harta dia. Ni tak apa. Ni tidak. Tengok orang dermawan, kaya dermawan, dia rompak orang tu, siap bunuh lagi. Seksa orang tu lagi, cacatkan tangan kaki dia semua supaya dia tak boleh cari harta, kata dia. Macam-macam. Ini perangai ini ada dalam masyarakat Melayu kita sampai sekarang. Suka sihir orang, santau orang, macam-macam dibuatnya sampai sekarang tuan-tuan. Dan pasal apa? Pasal bomo-bomo, tok pawang ni masih ada lagi. Daripada sejak zaman Nabi Allah Musa lagi dulu dah ada, sampai sekarang tak habis-habis orang menyantau orang. Tuan-tuan, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nak mengajar kita supaya kita buang dalam hati kita sifat hasad dengki, perasaan cemburu ke arah kejahatan tu kita kena buang. Ke arah kebaikan tak apa, nak jadi macam orang baik tak apa. Tengok orang datang ke masjid selalu, orang belajar, kita nak jadi macam orang masjid, orang kaki kuliah, tak apa, bagus. Ni tak, kita kacau dia pula supaya dia tak boleh datang masjid. Tu dah salah. Jadi ini yang nak diajar, pengajaran yang kita boleh dapat daripada wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ini dia tuan-tuan. Kalau kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, Nabi telah dicucikan hati Nabi dicuci, dibelahkan dadanya. Mula-mula semasa Nabi berada di kampung Halimatus Sa'diyah.
Kemudian sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj ada sebut sampai 4 kali. Ada kata 3 kali, ada kata 2 kali. Tak kira lah. Allah Ta'ala nak mengajar bahawa kita kena senantiasa cuci hati kita. Tapi tak boleh buat macam Nabi. Tuan-tuan, pergi kita suruh orang tolong kita belah dada kita, ambil hati basuh dengan air Zam-Zam, buat macam Nabi. Tak jadi tuan-tuan. Tak pasal-pasal kita kena tangkap, masuk dalam penjara, bunuh orang. Cara nak menyucikan hati dengan banyak bertaubat. Cuci hati dengan bertaubat banyak-banyak kepada Allah. Banyak beristighfar, mohon keampunan daripada dosa-dosa. Barulah hati kita akan suci, bersih daripada dosa. Yang jadi ada perangai tak baik dalam hati pasal dosa banyak. Yang jadi payah nak beribadat pasal dosa banyak. Daki-daki dosa ni terlampau banyak tuan-tuan. Jadi kita kena senantiasa membersihkan, menyucikan hati kita daripada dosa-dosa dengan banyak beristighfar. Banyak beristighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala tutup ayat ini, Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Allah Ta'ala tutup ayat ini. Allah Ta'ala ajar doa ini. Dalam doa ini Allah Ta'ala simpul matikan doa ini. Di akhirnya kita buat pengakuan, pengiktirafan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Engkaulah wahai Allah Maha Penyantun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala ni rahmat dia terlampau banyak, melempar ruah. Sebab itu Allah Ta'ala nak supaya kita senantiasa mohon keampunan daripada Allah. Selepas Allah Ta'ala ajar kita minta keampunan, kemudian Allah Ta'ala beritahu di ujung tu, aku ni Maha Penyantun, Maha Penyayang. Allah Ta'ala tidak berlaku zalim dekat kita walaupun kita ni banyak dosa. Syaratnya kita cepat tersedar daripada dosa-dosa kita, cepat nak bertaubat, cepat rasa terantuk, tergantuk dan cepat-cepat tersedar. Ada orang tergantuk tak sedar-sedar juga, sampai dah benjol-benjol, dah berdarah-darah kepala, tak sedar-sedar. Allah Ta'ala bagi dia, nak bagi sedar, Allah Ta'ala bagi dia aksiden. Dah teruk dah, hari tu dah duduk ICU dah. Keluar balik dah, Alhamdulillah, tak datang masjid juga. Ada juga macam tu. Pasal Allah Ta'ala tak nakkan dia ni mendapat kebaikan daripada Allah. Dan dia sendiri pun tak nakkan kebaikan itu daripada Allah. Saya pernah sebut itu satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, iza aradallahu bihi abdan khaira ista'malhu. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki daripada seseorang itu berada dalam kebaikan, ista'malhu, maka dia akan dapat buat kebaikan itu.
Allahumma rabbah salatul khawf innaka la tukhlifu. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala nakkan seseorang itu berada dalam kebaikan dalam penghidupan dia, sehari-hari dia boleh buat benda baik je dalam penghidupan dia, maka dia akan boleh buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW bila Nabi sebut macam tu, dia rasa pelik, sedangkan realitinya rasa macam susah je, rasa macam berat je. Nak baca Quran rasa berat, nak bangun tahajud rasa berat, nak sembahyang duha rasa berat, nak datang solat berjemaah pun rasa macam susah je. Kalau tak sungguh-sungguh lawan, memang kita tak boleh datang. Jadi macam mana yang boleh berada dalam kebaikan itu? Jadi rasa pelik, sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Mereka ini orang-orang yang Allah Ta'ala nakkan mereka ini berada dalam kebaikan. Orang ini akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dengan hidayatut taufiknya. Allah Ta'ala akan bagi hidayatut taufik. Siapa-siapa orang yang Allah Ta'ala nakkan dia ni berada dalam kebaikan, kita ni semua tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak kita jadi orang baik, senantiasa buat kebaikan, tak rasa jemu, tak rasa bosan, Allah Ta'ala akan campakkan hidayatut taufik ke atas kita. Itu yang kita jadi bersemangat tu, sebelum daripada kematian kita. Itu apabila Allah Ta'ala nak kita ni senantiasa berada dalam kebaikan. Tetapi kita kena mohon daripada Allah, minta selalu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita ni senantiasa Allah Ta'ala anugerahkan dengan hidayatut taufik supaya kita boleh istiqamah melaksanakan segala amal-amal kebaikan yang kita dah buat ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ni harapan daripada Nabi SAW. Nabi sebut di hadapan sahabat-sahabat dia. Nabi kata, wuditu an ra'aitu ikhwani. Aku nak sangat berjumpa dengan, aku rindu sangat nak berjumpa dengan saudara maraku. Jadi sahabat-sahabat apabila Nabi sebut macam tu, sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah alasna bi ikhwanika? Adakah kami ni bukan daripada saudara mara kamu? Nabi kata, la, bal antum ashabi. Kamu bukan saudara mara aku, tapi kamu adalah merupakan sahabat-sahabat aku, kata Nabi. Orang yang aku rindu nak jumpa ni, alladzina lam yarawni wa amanu bi.
orang-orang yang tak pernah pun tengok aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia beriman kepada aku. Jadi kita ni tuan-tuan, alhamdulillah, Nabi pada zaman dulu lagi, sejak zaman Nabi lagi, Nabi ni dah rindu nak jumpa dengan kita. Nabi nak jumpa dengan umat dia yang mana tak pernah pun berada dalam kuliah Nabi, tak pernah pun dengar khutbah Nabi, dalam tazkirah Nabi, tapi dia boleh berada dalam mana-mana majlis ilmu, di mana-mana pun. Tak pernah pun semayang berjemaah dengan Nabi yang diimamkan oleh Nabi SAW, tapi dia boleh semayang berjemaah pada setiap waktu. Tak pernah pun hidup bersama dengan Nabi, tengok bagaimana Nabi beramal dengan Islam, tapi mereka boleh beramal dengan Islam, boleh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah harapan daripada ayat ini. Sebenarnya Allah Ta'ala mengharapkan dalam ayat yang ke-10 ini, harapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya generasi yang kemudian ini menjadi generasi sebagaimana generasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas Nabi, di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang berjuang bermati-matian kerana Allah untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal dengan Islam, beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena jadi generasi ini, generasi yang dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi yang dirindui oleh Nabi SAW untuk berjumpa dengan dia. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, moga-moga kita tergolong daripada golongan itu, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita senantiasa diberikan nikmat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beramal dengan Islam, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Moga-moga kita mati dalam keadaan kita mendaulatkan agama Allah, mati dalam keadaan kita mempertahankan agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja, satu ayat saja kita dapat perkatakan pada malam ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pengajian akan datang, ayat yang ke-11 dan seterusnya, insya-Allah. Jadi saya itu sahaja. Kita tangguh majlis kita dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.